Tak perlu tutup apa ni. Tekan lama-lama. Tu dah ada. Borak-borak sedap. Okey. Dah Okey. Pelik sekarang kenapa ramai orang senang kena anxiety lah, depression lah. Sebab aku rasa stres yang dia macam piling stres lah. Connect to each other. Dia pun connect, dia macam benda tu dah piling. Berangkai ke apa? Dia dah stack. Oh. Daripada, mungkin pressure tu boleh datang daripada hidup dia, sekolah, ataupun dia pressure dengan family dia pressure dengan Banyak faktor lah. Banyak faktor. Benda tu banyak faktor actually. Okay. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku ada berita sikit. Lepas ni kita orang akan gunakan tajuk Borak-Borak Sedap BBS bersama 4S guys. And sebelum ni kita orang gunakan sembang santai. Kita tukar sikit, kita nak cari kelainan lah. Okay. So sebelah aku ni kita ada Kakal, tim daripada 4S juga, Kakal. Okay. So how Kal? So okay lah. So far so good lah. So far alhamdulillah okay lah. Life bit better lah. Sebab review balik life yang aku pernah gone through like 10 years ago maybe. Tak sampai 10 years ago lah. Mungkin 7 years ago, something like that. Oh serabak lah nak compare to this one. Okay. So hari ni kita orang nak borak pasal, kita orang bukan orang-orang yang ilmiah lah. Cuma kita nak just share kita. Yes. Kita nak share kita punya experience yang pernah mengalami. Kan. Especially Kakal lah. Kakal dia banyak pengalaman sikit lah. And mungkin dia boleh share story yang boleh relate dengan korang. And yang mana-mana tengah cari solution, mungkin Kakal boleh bagi point of view dia. Korang boleh cuba ikut ke. Yang baik kita ikut, yang tak baik kita jangan ikut. Okay, so jangan lupa guys, subscribe guys. Kita perlukan subscribe guys. Guys, tolong sikit guys. Subscribe, comment and share guys. Yes. Korang share dekat kawan-kawan korang, makcik, pakcik, saudara, nenek, atuk korang kan. Malam-malam dengar ramai-ramai. And if you like and if you suka the video, you like lah. Korang boleh share dekat korang punya kawan-kawan lah. Kan? And don't forget to visit our TikTok punya page lah. Ya. Kat situ pun kita akan ada 4S, kau nak tengok konten-konten yang lucu-lucu. Betul. Lucu-lucu konyol kan. Kau boleh tengok kat situ kan. Sebab aku banyak konten kat situ. Kalau kau nak tengok dark side long, kau boleh tengok kat situ. Dark side. Itu dark side tu. Dark side tu. Itu memang dark side karakter aku siap kat itu. Okay, so hari ni kita nak mulakan dengan mental illness. Sekarang memang ramai orang ada penyakit mental illness ni. Sebab, okay, dulu kita tak pernah dengar penyakit mental illness ni. Paling-paling orang cakap mental illness ni gila je lah. And sekarang dah macam-macam lah. Gila, depression, anxiety. Banyak lah kalau kau nak cerita. And kenapa ramai sangat zaman sekarang ni orang terkena? Dia actually bukan zaman sekarang ni, actually kita banyak di-expose dengan what kind of mental illness yang ada. Dulu bukan tak ada, dulu ada. Cumanya kita tak tahu what kind of illness it is. Apa jenis-jenis illness apa jenis-jenis tu. Kita tak tahu, mungkin sebab that time kita tak ada exposure lagi. And then sekarang orang dah tahu macam mana dia punya simptom, macam mana dia punya ciri-ciri dia lah. Okay. Sebab tak semua benda yang kita boleh claim as mental illness, tak semua benda kita boleh self-diagnose lah. So, kadang orang putus cinta dah cakap aku depression. Kan? Babak juga macam tu. Tapi baru seorang perempuan dah tapi fun fact sebenarnya, kalau kita went through
broken heart broken, macam fasa tu kan, kita putus cinta. Dah boleh terjerumus lah sebenarnya. Dia punya sakit tu ibarat macam dekat otak kita tu kan, dia akan buatkan kita sakit yang sangat sampaikan kita boleh rasa dekat kita punya hati. Sebab tu lah boleh terkeluar ayat yang macam tu. Tapi actually kau tak depressed, kau cuma rasa that kind of sakit putus cinta yang yelah, kita hilang orang yang kita sayang. It could be our partner, wife, husband, ataupun yelah girlfriend ke, tunang ke, parents ke even kan. Dia punya sakit tu yang aku pernah terbaca, tak silap aku, macam dia almost tu rasa yang sampai macam kau nak kata macam almost to the max lah punya sakit. And then our brain system Hampir sampai boleh kita declare yang dia tu memang ada penyakit. Bukan. Maksud aku, our brain akan macam proses kita punya, once kita dapat that news, Emotion lah. kita our brain akan works and akan bawa that kind of news, Feeling. that kind of feeling, emotion. Benda tu buatkan kita rasa sakit lah. Kiranya emosi yang ekstrim lah Emosi yang tak adalah ekstrim, sebab benda tu rasa kat hati tapi dia bawa sampai ke otak. Itu maksudnya tadi. Okay. Kalau Tapi sebenarnya kau tak depressed, kau just rasa that kind of sakit itu je. contohnya macam budak-budak sekolah yang couple 2-3 hari putus kan, Pak Wu tak balas chat, aku depression, bunuhlah aku. Macam mana kau rasa tu Aku rasa boleh guna ke terms itu dia tak boleh guna that kind of term, sebab for me benda tu okey, kita tak tahu sedalam kita tak tahu dia sayang orang tu macam mana. Tapi nak cakap sampai dia depressed or something like that macam tak valid lah. Mungkin kau rasa sakit tapi kau sebenarnya tak tahu apa dia apa itu dia, apa depression sebenarnya. Sebenarnya depression ni apa faktor dia Faktor dia banyak. yang boleh menjerumuskan kau boleh terkena depression? Faktor dia banyak. Dia pressure and self doubts, dia Banyak pertanyaan dalam diri lah. Itu ya juga. And then one of the thing is engkau feed yourself with a lot of negative Thinking vibe. yang berkaitan negatif lah. Dia boleh banyak juga, macam let's say kalau kau, sebab ada orang dia depressed juga pasal kerja. Betul. Macam Kewangan, kewangan, financial lagi rabak satu kan, pasal family. wife ataupun husband, ataupun Kawan-kawan. anak, kawan-kawan. Banyak faktor lah. Boleh jadi banyak faktor. Tapi macam mana kau actually handle ataupun kau receive that kata ujian ataupun orang kata obstacle. Mungkin ada orang yang kuat, dia boleh, mental dia kuat, dia boleh go on with that kind of things. Dia kata okay, tak apa, aku ni mungkin ujian. Ada orang mungkin bukan nak cakap pasal iman dia lemah ke tak, no. Mungkin dia more into like kepada macam dia susah nak terima that kind of event yang jadi dekat in dia punya life lah. Macam kau pernah mengalami masalah depression? Aku pernah didiagnose bipolar oleh by hospital yang mana tu kat Kempas tu, yang kat JB Kempas tu. Bahagian psikologi punya lah. Bahagian psikologi. Sebab mental illness ni tak semuanya sama. Ada yang anxiety, depression, ADHD, ada PTSD, ada OCD. OCD. Perfectionist lah OCD OCD aku tahu dia macam almost like that lah. Dia kan? macam dia obsessed tau. Dia macam Obsessed. kau tak boleh nak tengok macam benda tu. Let's say boleh cakap almost close to perfectionist lah. So, aku tak tahu sangat pasal OCD tu, tapi aku ada seorang kawan macam tu. Macam dia kau susah nak tengok benda yang macam dia nak benda Sengit lah, sengit pun tak boleh lah. benda tu Betul-betul. cantik kat Nak mata nampak dia. kemas lah. Kata tu lah. Okay, so macam kau cakap kau diagnose oleh klinik kesihatan. And apa macam kau cakap bipolar tu macam mana dia punya ni, kalau kau boleh terangkan yang lebih mudah lah untuk kita faham. Bipolar, basically bipolar, kau ada dua side dalam diri kau, the bad and the good one lah. Tapi Dua identiti lah. something like that lah, dua entiti. Tapi kau lebih kepada kau nak jadi
someone yang kau nak jadi. Tapi dalam masa yang sama kau stuck, kau terpaksa jadi someone yang kau perlu jadi. There's a big gap lah between that. Maksudnya contoh let's say okay, kau nak jadi, let's say kau nak jadi someone yang rebel and kau nak ikut kau punya hati. Kau nak jadi someone yang rebel ataupun kau nak jadi someone yang karyawan. Tapi kau sebabkan faktor family kau, background kau ataupun faktor financial, kau tak boleh nak go into the deep lah. Go with that. Macam okay, kau sebagai seorang anak kau kena jadi macam ni. Tapi Ya, dalam contoh masa macam sama, mak ayah kita suruh kita jadi doktor, kita kena follow lah, dia ikut jadi doktor. tapi kau ada benda yang kau nak. Kau ada tanggungjawab. Kau basically kau terikat dengan tanggungjawab dengan apa yang Expectation lah. Kau nak capai kat expectation orang lah. kau nak fulfill the expectation orang, and then dalam masa yang sama kau nak buat apa yang kau nak. Apa yang kau nak. Okay. So benda tu boleh cope up macam benda tu boleh terbentuk lah. Okay, contoh macam mana kau boleh tahu kau ada bipolar disorder? Aku sebenarnya tak tahu, tapi bila aku dah situ aku tahu. Sebab sebelum tu I've been through lah macam mostly people yang dah gone through this kind of thing kan dalam life diorang banyak feed themselves with something yang macam aku cakap tadi kan, negativity. Diorang ragu dengan diri diorang hide diorang punya wounds. Dia tak confident ke apa sebenarnya? Dia bukan tak confident, dia ada je confident, tapi when it comes to diri diorang sendiri, bila diorang dah balik rumah apa semua, diorang terus rasa macam that emptiness. Dia macam rasa macam satu balang yang dipenuhi dengan kekosongan. Sunyi lah, basically sunyi lah. And so aku tak tahu that kind of macam aku cakap, aku tak tahu yang aku kena apa, yang aku was diagnosed bipolar. But apa yang aku pernah experience the time was like macam, apa yang kau rasa time tu? Macam kau ada contoh kau bagi satu kejadian lah, macam kau rasa kau nak buat ni tapi gini. Lot of one thing yang rabak yang aku pernah gone through, mostly people yang macam pernah gone through this kind of adventure and this kind of journey, diorang akan fikir untuk suicide lah, untuk bunuh diri. And siapa yang cakap untuk suicide tu? Tak, diorang akan ada inisiatif, diorang nak suicide diri diorang sendiri, to unalive. Diorang punya dalam hati kecil diorang lah. Sebab diorang rasa macam diorang tak ada value, diorang rasa diorang macam tak ada guna diorang. Lifeless lah. Diorang nampak diri diorang lifeless, tapi bila diorang dengan orang lain, diorang macam biasa. Diorang okey. Kerja macam biasa. biasa. Berkawan macam biasa. Macam biasa. Tapi lepak sama-sama. When it comes to diri diorang sendiri, diorang fail to give what dia bagi dekat orang sekeliling dia. Bila balik rumah seorang-seorang tu, kita akan tunjukkan siapa diri kita yang sebenar. Dia je nampak macam mana diri dia. And kenapa dia perlu simpan benda tu? Bukan, maksudnya macam dia rasa meaningless dia buat ni kan. Dan kenapa dia tak buat apa yang dia nak buat? Maksudnya macam mana? Macam kau cakap dia mau kepada, bila dia dekat reality, bila berhadapan dengan public, dia mau kepada tak tunjukkan side dia yang sebenar. Sebab apa? Sebab mungkin one of the thing is stigma lah. Dia orang tak nak open up. Dia orang tak nak open up bercerita dengan, dia orang rasa macam, yelah, sometimes bila kita cerita dengan orang, orang akan tiba-tiba compare cerita kita dengan cerita orang. Kiranya macam stigma. Masalah kau kecil je, masalah aku lagi banyak. Lepas tu dia buatkan kita rasa macam sebenarnya tak ada orang pun nak dengar kita punya masalah. Dia orang basically macam dia orang tak rasa macam dia orang ni didengari sampai dia. Dia orang rasa macam kalau aku cerita pun dia orang bukannya faham pun. Jadi buat apa aku cerita? Dia macam kalau dia cerita pun mungkin benda tu tak sefrekuensi. Ataupun jawapan yang dia nak tu tak dapat. Tak dapat lah. Betul. So macam mana dia nak cari benda lah tu? Kalau for me macam aku dulu, aku ada circle yang di mana aku akan cari people yang macam aku juga. And then aku cerita dengan orang tu juga. And one of the thing aku buat is tulis puisi lah. Aku tulis kat sebab ekspresikan kita punya feelings lah. Kita express kita punya feelings, kita keluarkan lah.
kan. Walaupun orang tak faham, walaupun orang tak tahu apa yang kau tulis, orang tak tahu apa yang kau nak cerita, nak sampaikan, tapi kau je tahu apa yang kau tulis, apa yang kau... Ada yang faham, tapi tak sepaham macam mana penulis tu tulis. Kiranya kalau mental illness ni memang nak kena buat puisi lah. Tak juga. Ada juga, dia depends on individu macam mana diorang ada Nak coping, expresskan feelings diorang lah. No. Nak cope dengan that kind of feeling. Dia ada this term Macam mana nak relatekan dengan feelings dia lah. No, dia ada this term called dipanggil sebagai coping mechanism. Coping mechanism is basically macam bila that feeling datang, apa yang kau buat? Let's say ada some people out there, ada yang nightlife, go club, and ada yang do drugs, have fun lah. Have fun. Ada yang people go healing, go by the beach, tengok hiking, and coping mechanism banyak cara. Ada people dia cerita dengan orang, dia pergi terapi. Ada people dia self harm, dia buat Abuse diri sendiri lah. abuse diri sendiri lah. Contoh kalau macam abuse diri sendiri tu dia macam okey lah, kalau contoh macam diorang nak expresskan feeling diorang ni kan, diorang ada fikir macam kau cakap lah, macam diorang ada terfikir untuk suicide apa semua kan. Diorang tak ada rasa macam tak boleh ni salah ni, haram ni, dosa besar Ada ni. sebab tu diorang tak buat. Sebab tak semuanya orang kuat dan tak semuanya orang lemah bila this kind of thing jadi. Adakah diorang fikir dengan buat benda lah tu masalah boleh settle? Dia orang bukan nak settlekan, dia bukan nak settlekan masalah, dia orang nak just avoid from the pain, avoid from the torture, from the suffering yang dia orang pernah been through. Maksudnya suffering tu macam mana? Kalau Suffering yang menyiksa dia orang kan, yang apa yang buat dia orang sakit dekat sini. Ambil lah macam kalau kau sakit kat luar, say macam kau patah tangan ke whatever, yang fizikal kau boleh letakkan ubat ke, kau makan something. Tapi kalau kau sakit kat sini, like macam mana kau nak lari daripada benda tu? Sedikit sebanyak semua orang ada benda tu, tapi macam mana kau manage that thing, that voices in your head. So kiranya macam kalau kau sakit kat dalam tu, dia ada macam simptom macam mana? Sakit kepala ke? Dia bukan sakit kepala, dia ataupun ada suara-suara one of the thing is sleeping schedule dia orang terbalik lah. sleeping diorang. Ada orang macam aku dulu, pengalaman aku, pagi aku tidur malam aku tidur pagi. Pemakanan dia orang tak bergaul, diorang duduk rumah. Simptomnya macam tu lah. Simptom dia banyak kan? Dan tak semuanya sekali pandang okey ni simptom, tak juga. Dia ada fuse lah, ada fuse. Dia ada fasa-fasa dia ataupun all the time memang dia akan Dia ada fasa-fasa dia. Dia tak adalah selalu dia kena benda tu. Benda ni macam nak kata random tak juga, tapi benda ni macam dia ada pattern dia. Dia ada like macam macam aku cakap tadi, macam pengalaman aku kan. Macam dulu kita bergaul lepak, kau tengok aku dulu macam mana, macam aku this kind of person yang macam cheerful, that kind of stuff kan. Aku buat lawak, this kind of joke tu semua. Tapi bila aku balik rumah kan, aku dengan mak aku macam terperap, aku dengan dia. Aku macam apa yang tak kena dengan dia. Dia cari salah. Dia tak cari salah orang. Macam aku tak cari salah orang. Cari salah dia. Like kenapa aku masih hidup. So sebenarnya banyak juga. Tapi kalau kau cakap macam itu, kau sebenarnya ada family, ada kawan-kawan. Tapi kenapa? Tapi that feeling Memang datang lah. Bukan, that feeling dia cipta like macam, betul kita ada kawan-kawan, kita ada family yang dekat, tapi that feeling macam dia ibarat macam kau ada dunia kau yang kau nak duduk, dan kau ada dunia yang reality sekarang. Kau terpaksa macam aku kena pilih, aku nak duduk dunia aku sendiri ataupun dunia orang, dunia yang Tuhan dah cipta. Okey, sebenarnya kau nak cakap yang realiti yang kau hadapi ni bukan yang kau nak sebenarnya. In a way macam tu lah sebenarnya. Vibe yang kau nak ni sebenarnya bukan macam gini lah. Tak adalah semua, tapi in a way macam kau mention pasal reality tadi, in a way macam tu lah. Macam okay lah, macam dulu mak aku sakit, okay, why kenapa jadi macam ni, kenapa family aku macam ni, kenapa aku kena kena macam ni. Sebab mostly orang akan cakap Allah akan pilih orang yang kuat untuk
diuji. Betul. Kalau dia pilih kau untuk untuk lalui one of the ujian, which mean kau kuat. Tapi sometimes aku fikir, kalau aku kuat, tapi kenapa aku? And then aku pernah sampai ke satu tahap di mana aku rasa macam bila orang cakap aku kuat, aku rasa macam tak, orang nampak aku kuat tapi orang tak nampak betapa aku kena kuatkan diri aku. So that means ni aku lemah gila babi. Aku lemah gila lah. Tapi orang just nampak that side yang aku boleh survive. Dia sebenarnya kurang supportive ke apa? Kurang supportive ya juga. And lagi satu rasa dia depends pada individu. Kalau that individu tak allow others untuk tolong diri dia, macam mana aku nak tolong dia? Kan? Contoh macam aku message kau, Long aku lapar, hantar aku makanan boleh tak? Kan? Kau kata boleh. Tapi bila dah sampai, aku tak buka pintu. So, macam mana aku nak makan? Betul. Dia buat macam tu lah. So macam mana kita nak tolong, macam kita kena tolong diri kita dulu lah. Okay. Kalau kita nak orang lain tolong kita. And dia punya fasa paling climax dia tu, apa faktor dia? Fakta climax. Maksudnya apa yang boleh sampai tahap kau rasa macam ini memang betul lah tak boleh siap aku menjalani. Apa sebab faktor-faktor dia? Faktor-faktor dia, one of the thing is overthinking. And then one of the thing is when kita dive too deep into that kind of moment, into that kind of feeling. Kiranya kita melayan lah. Layan sangat lah. Macam mana kita tak nak melayan? Do something lah yang distract kau daripada kau boleh buat kau fokus balik lah. Sebab benda tu dia distract kau. Dia akan ambil kau punya fokus. Kau kena buat something yang boleh fokus lah. Sebab tu sometimes orang pergi gym, orang pergi bawa nak drive and just not clear their mind lah. Tapi tak juga, sebab sometimes in other cases for some people benda tu datang balik. Sometimes benda ni doesn't go away just like that lah. Dia bukannya boleh orang kata boleh Hilang macam tu je. Hilang macam tu je. Dia take time lah. Memang take time lah. Sebab luka kat luar pun memang take time lah. Kalau kita nak sembuhkan dia kan. So antara faktor-faktor dia, adakah sebab kawan-kawan juga boleh terjerumus dalam ni, family ataupun apa yang faktor kau rasa faktor-faktor utama yang boleh dia makin macam aku cakap, meningkatkan lagi? faktor-faktor dia banyak. Tapi macam mana kau, sebab kalau kau nak put it, kalau kau nak salahkan orang, let's say kalau kau cakap masalah macam kawan ataupun family kan, adakah faktor datang daripada orang? Let's say contoh kalau dia orang bahan kau ataupun family tak support kau in a way kan. Bagi aku, tengok pada situasi. Okay. Tengok pada situasi dan tengok pada apa yang dia orang cakap. Jangan terlalu take it to the heart. Jangan terlalu take it serious. Even kalau benda tu, even kau nak benda tu, seteruk mana kau nak benda tu kan, walaupun contohlah let's say kau nak something kan, tapi family tak support kau ataupun kawan-kawan bahan kau kan, tapi in a way kau still nak benda tu. Dalam masa yang sama kau tak nak terima apa dia orang cakap kan? Benda tu boleh jadi faktor, tapi dalam masa yang sama kau tak boleh nak nampakkan benda tu sebagai satu faktor juga. Apa tu sebab aku cakap benda ni depends pada individu. Sebab apa yang datang daripada luar, apa yang orang cakap, it creates a mindset. Bila dah creates a mindset, benda tu akan create a character. Bila dah create a character, kau akan jadi that character. Bila kau dah jadi that character, tapi kau tak ada soul, kau tak guna juga. Sebab apa yang aku perasan, manusia ni dia terbagi kepada 4 kategori. Mental, physical, aku lupa. Mental, physical, Okay, tak apa guys. Sebelum kita ni kan, cuba tengok kamera masih rolling tak? Okay. Okay, aku ingat. Okay, mental, physical, emotional, and then lagi satu mental, physical, Dia ada empat yang membuatkan satu orang tu menjadi character. Okay. Which mean kalau kau nak jadi someone yang bagus, kau kena ada mental yang kuat, physical yang okey, and
Prinsip. Sebab orang pun akan tengok kau juga apa, daripada segi fizikal sebelum orang approach kau kan. And then kau punya emotional pun kau kena jaga juga. Okay. Jadi contoh macam kau dah pernah rasa and kau dah pernah rasa macam dia punya impact dia kan. Okay, so kau pernah cari tak jalan keluar dia? Jalan keluar tu banyak cara sebenarnya. One of the way was suicide lah. Tapi sebab benda-benda macam ni kalau bagi aku, one word boleh jadi definisi lain-lain. Saya kau cakap jalan keluar kan. Okay, mungkin kau expect jalan keluar yang macam aku reach out to friends, ataupun aku pergi ke hospital, ataupun aku open up. Tapi definisi aku, jalan keluar that time was suicide. Bunuh diri kan. Tapi yelah, sampai tahap pun kau akan rasa, aku akan rasa diri aku macam, apa bila aku macam ni, tak nak aku nak kuat juga. Walaupun sekuat mana pun datang that kind of feeling, datang that kind of events in life, kau akan lagi kuat daripada apa yang Tuhan bagi. Kiranya kita kena cabar diri kita sendiri lah. Kita kena improve and do better lah. Yes. Tapi in a way yang orang kata, sebab benda ni subjektif kan. In a way kalau kau Islam, kau kena buat in a way yang ikut agama lah. Sebab kalau kau buat kita punya rohani kita lah. Sebab kalau kau buat in a way kau rasa okay, let's say aku pernah ada that kind of moment, that kind of stuff kan. Dan aku rasa, contoh kalau aku rasa aku nak keluar kan, aku nak jadi better, aku cope dengan aku punya night life. You know, aku stick with that. Kalau aku stick with that sampai sekarang, mungkin aku just boleh delay kan benda tu. Tapi benda tu tak orang kata tak menyembuhkan lah. Tak menyembuhkan lah. Dia just tak getting better lah. Dia just cover lah. Dia just orang kata just pause kejap lah. Dia just kau cover that wound lah. Tu je lah. Sebab tu lah salah satu, sebab dulu aku ada percaya sekecil mana pun benda tu jadi, ada sebab. Aku bersyukur aku dilahirkan Islam. Sebab aku fikir balik, yalah walaupun I'm not a good Muslim, tapi still aku cuba untuk be a good Muslim. So that time, kalau aku bukan Muslim, aku rasa ending dia kita tahu lah macam mana. Okay, faham. So aku bukan nak cakap agama aku tu kecil bagi aku, tak. Tapi dalam momen tu dia momen peranan yang penting lah. Jadi peranan penting. Sebab dalam apa yang aku perasan dalam dunia ni, kadang-kadang kita terlepas pandang satu benda dan kita rasa benda tu macam tak ada benda lah kan. Macam okey je lah. Tapi in a way akan datang, kau akan tahu kenapa benda tu jadi kan. Sebab kita tak boleh nak dapat jawapan dalam masa yang on the spot. Benda tu akan macam, ya, tak ada dalam dunia ni, tak ada fast result lah senang kita kan. Semuanya take time lah. And orang kata the first important sekali kita kena letakkan sepenuhnya pada Allah lah. Betul. Sebab benda ni pun sikit sebanyak pun akan menguji iman kau. And aku rasa kalau kita dapat getting through dengan, kita dapat outcome dengan benda lah ni, aku rasa kita jadi more better lah aku rasa kan. Jadi kalau nak outcome benda ni, bagi aku depends pada individu. Sebab benda ni macam aku cakap, benda ni datang pergi kan. Kita tak tahu sama dia. Tapi bukan nak cakap aku tak pernah ada good days. Bukan nak cakap aku selalu ada bad days. Cumanya mana kau nak tengok dalam tu? Kau nak tengok, ibarat macam kau ada kek, kau potong kek, kau dah ambil slice, kau nak tengok yang kosong tu ke kau nak tengok yang penuh? Depends. Sebab tu aku cakap, life depends on the mindset yang kita ada, cara pandangan perspektif kita. Bila kau cakap pasal good days dengan bad days tadi, aku teringat satu ayat Nabil lah. Nabil Haji Lawan. Dia cakap dalam dunia ni, kita sebagai orang Islam, no good days, no bad days, only have takdir. Takdir. Maksudnya apa yang kita buat, kita rasa ni good day untuk kita, esoknya kita buat benda lah ni jadi bad day untuk kita. Sebenarnya itu cuma takdir untuk kita. Memang takdir kita hari ni kita, aku akan buat dapat benda lah ni. Esok aku akan dapat benda lah ni. Sebab
orang kata Allah ni tak pernah pejam walau sesaat pun untuk kita. Sebab semua apa yang kita buat tu dasar atas pilihan kita. Yep, betul. And dia tahu apa yang paling terbaik untuk kita, and dia tahu macam mana. Aku rasa dia lagi tahu lah diri kita ni daripada diri kita yang sebenar. Betul, sebab ada satu, aku tak ingat tapi aku pernah terbaca, mostly pilihan kita yang dosa-dosa tu, yang yang benda yang dunia offer, mostly zalimkan diri kita. So kau akan faham kenapa Allah cakap dosa-dosa tu akan menzalimi diri. Dan sekarang aku nampak kenapa benda tu. Tapi kalau kau cakap menzalimi diri sendiri, dosa kita ni akan menzalimi diri kita, bagi aku waktu muda diorang takkan rasa selagi diorang belum ditimpa musibah. Sebab tipikal manusia ni, kita akan have fun dengan apa yang kita rasa seronok, and bila kita rasa benda lah tu musibah untuk kita, baru kita sedar. Dia turning point lah. Yes. So yeah, the thing is about turning point is, even kalau benda terjadi pun, kalau dia orang nak ambil sebagai benda tu turning point ataupun tak, tu depends pada dia orang juga sebenarnya. Ada orang macam tu, ada orang okey dah banyak kali turning point jadi kat dia orang, tapi dia orang still ignore. So jangan cakap Allah tak ni lah, jangan cakap Tuhan tak bagi hina seperti that lah kan. Cuma kita sedar dengan tak sedar je kan. Cuma kita nak ambil tahu ataupun tak nak tahu. Macam mana kita nak react dengan benda-benda macam itu kan. Betul. Ya, sebab macam aku, kita pun pernah melalui zaman-zaman nakal kita kan. And day by day kita pun jadi getting better lah. And aku nak cakap, aku nak tanya lah, benda macam penyakit mental illness ni kan, adakah kalau kita mengenali seseorang yang dekat dengan kita boleh membantu kita sedikit, macam mana? Maknanya close friend lah. Close friend ataupun soulmate, spouse. Benda tu membantu juga, sebab daripada situ boleh datang emotional support lah. Sebab mental illness ni, kalau ada emotional support, life will be better for them. Better a bit for them. If not much, a bit So it's better lah daripada kau. Sebab aku ada satu quotes ni yang aku pernah cakap dengan aku punya member dulu. Even Nabi Muhammad SAW nak berjuang dulu, berdakwah semua dalam dunia ni, perlukan para sahabat. Kita siapa nak tempuh dunia ni seorang-seorang? Ush, Betul-betul. dalam siap tu. Sebab itu apa yang aku rasa dulu. Aku rasa aku buat benda ni semua seorang-seorang. Tapi dalam masa yang sama, aku bergelut. Aku tak nak kalah dengan diri aku nak kena menangkan that another side of me. Faham tak? Dia ibarat macam ada benda baik, ada benda buruk. Aku tak nak go too deep dengan benda yang that kind of me yang jahat tu. That kind of me yang kata setan lah. Tapi ayat tu powerful lah siap. Tapi aku belajar lah. Kita siapa kita nak buat lah seorang-seorang, sedangkan Nabi berjuang pun dengan para sahabat dia. Ui, betul. power, ayat tu power lah. Sebab aku, kau betul-betul dia. Bila kau cakap benda dia betul-betul jentik hati, sebab sekarang ni memang aku tengah rasa benda lah tu lah. Orang cakap, Yelah, sebab yelah, I mean like macam kita, sebab dia adalah, bagi dia adalah role model yang paling perfect lah. Yes, betul man. So aku terfikir daripada situ lah, macam macam aku cerita dia, aku bukannya lah Muslim yang baik, tapi I'm trying to be a good Muslim. And sedikit macam aku cakap kan, maybe masa zaman kanak-kanak dulu, zaman aku yang macam itu apa semua dulu, kalau aku bukan Islam, mungkin aku dah jadi worse. tapi sebab kita kenal Nabi Muhammad, jadi kita rasa dia boleh jadikan kita punya role model lah. Betul-betul. Macam mana then, kita nak aku solvekan the nampak problem. Sebab dalam dunia ni, kita kena, macam apa benda yang datang, kita kena tengok daripada pelbagai perspektif. Dia ibarat macam kalau kau dekat lampu isyarat kan, dan tak ada orang, gelap malam kan, lampu merah, tipulah kalau kau kata dengan aku kau tak jalan. Kau mesti jalan ni. Walaupun tak ada orang, kau mesti jalan ni, mesti langgar kan. Ibarat macam tu lah. Tapi kalau kau pergi tempat apa tempat yang sama, lampu isyarat yang sama, merah, time busy hour kan, kau tak ada langgar.
kau kena obey the law. Betul. So kau dalam masa sama kau kena ada flexibility dengan diri kau. Kau tak boleh nak terlalu strict, kau tak boleh nak terlalu dive into your feelings. Dan kau pun tak boleh nak terlalu rational. Senang cerita macam dalam dunia ni tak boleh buat terlalu lebih dan terlalu kurang. Yelah, sebab dalam Quran pun sendiri dah cakap kita ni kena bersederhana. Bersederhana, ya betul. Buat apa pun kita kena bersederhana. Jangan terlalu ekstrim lah sebab So dia boleh mendatangkan mudarat kan. So daripada situ kita kena take value lah, take orang kata insight lah kan. Sebab aku pernah cakap dengan kawan aku juga pasal ada satu apa yang Nabi pesan, pastikan hari ini lebih baik daripada hari semalam dan hari besok lebih baik daripada hari ini kan. Kalau kita sekali dengar, aku that time dengar that quote, that apa orang kata sabda whatever it is kan. First time aku dengar that thing, aku ingat itu benda kita boleh guna dalam beribadah. Tapi sebenarnya Nabi tak ada pesan pun nak solat ke apa ke. So means benda tu kau boleh buat kehidupan seharian. Kau nak make yourself better, ataupun kau nak increase your financial, ataupun kau nak increase your skills in certain things, kan, kau nak bersosial ke apa ke. Tapi ya, that word kan, pastikan hari besok lebih baik daripada hari ini. Ya betul. And kita kena jadi getting better daripada yesterday punya. Betul. So maknanya benda tu, the positivity kat situ tak ada limit. So and one of the thing juga, kita pun tak boleh sebenarnya terlalu positif sangat. Sebab benda tu pun boleh jadi kata the terms is orang ambil kesempatan kat atas kita lah. Toxic positivity. Toxic positivity is like macam kau terlalu positif, kau terlalu nampak benda tu sebagai satu benda yang baik. Dia macam kalau sains macam sains, mata kita perlu dengan cahaya. Tak cukup cahaya kita boleh jadi buta. Terlebih cahaya pun kita boleh jadi buta. So macam tu lah hidup macam tu lah. Okay, faham. So kalau kau nak bagi tahu kalau macam mana kita nak cari solution kalau yang ada mental illness yang ni macam benda ni. Yep. Jadi kau first thing first, kau kena ready, kau kena jujur dengan diri kau kena be open with yourself. Kau kena tanya betul-betul like, but sebelum tu kau kena maafkan diri kau. Even susah macam mana sekalipun, even apa dah jadi dalam hidup kau sekalipun, kena terima lah walaupun benda tu berat kan. Then kau kena be ready with anything. Always expect the unexpected. Tak bermakna kau akan selalu dapat benda buruk je. Kau pun boleh dapat surprise apa kan. And then kau kena reach out to tempat yang betul, kena open up, kena cari circle yang, sebab this kind of people, dia value trust. Kepercayaan bagi ada trust issue lah. Kepercayaan bagi diorang something yang valuable. So kena berhati-hati lah dengan siapa yang kau trust. Sebab with the same trust boleh kill kita. Boleh kill kita kan. Betul. So kalau dia punya ni, first thing kita kena maafkan diri kita sendiri. Be soft with yourself lah. Jangan terlalu orang kata strict sangat, jangan terlalu disiplin sangat, jangan terlalu soft sangat. Just enjoy the wave and just follow the flow lah. Follow the flow. Kalau aku dulu selalu cakap dengan member aku, only that fish follow the flow. You swim in the flow lah. Survive in the flow lah. Okay. So first kali maafkan diri sendiri. Second, cari orang yang kita boleh put trust. Lain ada? Aku cakap kalau kau Muslim, kalau dari segi rohani macam mana? Kalau kau Muslim, kau kena get back lah. Sebab benda ni semua bergantung lah. Apa yang ambil lah macam, kalau Allah bagi ujian, dia mesti bagi jalan keluar. Ada satu surah tu, Al-Insyirah tak silap aku. Lepas keburukan datang kebaikan. 2 kali Allah. So you have to trust lah. Bila macam, even sebab aku pernah sampai satu tahap tu. Bukan sekali, bukan 2, tapi pasti dalam 4-5 kali lah. Aku hilang macam, betul ke Allah ni benci? Betul ke Tuhan ni benci? Aku pernah question.
Tapi aku sebab aku tak nak pergi terlalu jauh, so aku cuba dapatkan balik. Tapi itulah, sampai 4 kali lah aku kat situ. So aku kat situ tunjuk macam aku struggle lah. Tapi bukan aku tak nak percaya. Cuma that kind of that time aku just macam, where is this going? Macam mana benda ni akan bawa aku? And macam mana kau track back balik? Aku track back balik dengan aku banyakkan buka tengok YouTube, you know, Ustaz Hanan Ataki dia akan cerita pasal rahmat-rahmat Tuhan. Feel balik lah kita punya rohani kita. Cari balik apa yang dah hilang. Sebab pernah sampai satu tahap tu membuatkan aku risau juga. Aku risau kalau nak macam kalau kita terlampau jauh sangat kan, sampai kan takut tak boleh nak capai balik. Kalau itu tak worst lagi bagi aku takut Allah yang lupakan. Takut lah. Itu dahsyat. Itu aku paling takut yang tu. Itu kalau orang kata sekali Allah dah berpaling daripada kita kan. Memang hidup dia memang dah ciptakan kita, and then dia for me macam seram. So selagi dia hantar something yang good for you, good for macam hint something. Sebab orang kata apa? Hijrah ataupun orang kata apa? Hidayah. Hidayah tu sebenarnya datang sekali. Kau dengar azan pun sebenarnya hidayah juga. Bangun pagi dapat bernafas, bangun pagi dapat makan. Cuma benda tu ibarat macam kau nak pandang tu sebagai hidayah tu pun tak. Dia ibarat macam aku pernah dengar satu ada orang cakap macam, kalau kau datang sini kau tengok aku tanya kau berapa kereta merah kau nampak? Tak ingat. Tapi kalau aku cakap setiap kereta merah yang kau nampak aku bagi kau 100, mesti kau kira. Mesti ya. Dia ibarat macam tu lah hidayah. Okey. Bukan nak nampak benda tu sebagai hidayah. Sebab aku cakap life is about perspective and mindset lah. Diorang tak rasa tu hidayah sebab diorang belum ditimpa musibah. Mungkin boleh jadi macam tu kan. Ataupun hidayah yang diorang expect yang something big something big bukan dengan big cara impact yang betul-betul bukan datang dengan cara yang macam mana diorang nak. Okey. Kiranya diorang pilih hidayah macam mana diorang nak. Tapi Allah dah cari dah bagi dengan cara lain. Hari tu baik cari Nurul Hidayah je. Nurul Hidayat lah. Nurul Hidayat. Hidayat. Okey, so yang pertama maafkan diri sendiri. Kedua, kau cari orang yang kau boleh put trust. Ketiga, feel kau punya rohani yang boleh support kau emotionally. Yes. So itu antara yang solution dia lah. Paling penting kau kena jujur lah. Kau jangan tipu lah. Honest pada diri sendiri lah. Honest pada diri sendiri dan honest pada orang yang kau nak open up. Okay. Alright. Macam aku cakap, macam mana kau nak, macam mana aku nak makan makanan yang kau hantar tadi kalau aku tak buka pintu. Kita kena open open mind lah Kau kena be ready lah. Okay. Kita kena, nak tak nak kita kena orang kata give and take lah. Give and take, betul. Yes. Alright. So bagus lah. Banyak kata-kata yang bagi aku apa yang kau cakap tu banyak memberi impact lah. Sebab aku yang sebagai orang biasa pun bila aku terdengar something, sebab aku dah berkawan kau lama. Jadi bila ada ayat-ayat certain ayat tu yang kau bagi tu, aku rasa macam besar juga impact dia lah. Dan ada satu yang ayat kau cakap, ayat yang Rasulullah pergi berjuang pun dengan para sahabat tu, itu bagi aku memberi kesan pada aku lah. Okay. So aku rasa cukup lah sampai sini. Ada lagi? Ada lagi? Kan nak bawa? Kita rasa kita sambung ke part 2 lah. Part 2 lah. Part 2. Okay. Aku rasa kita pergi ke part 2. Kalau korang rasa cerita ni best, korang boleh komen kat bawah part 2. And jangan lupa guys, tolong share, follow and subscribe. Like, jangan lupa guys. Kita orang memang memerlukan korang punya bantuan supaya kita orang boleh bagi lebih banyak-banyak input untuk korang lah. And aku rasa aku cerita konten-konten aku sebelum ni pun banyaknya relate dengan orang-orang di sana jugalah. Yang tengah tengok ni, mungkin korang tengah ada benda masalah yang sama ke. Mana tahu boleh bagi manfaat pada korang. Okay guys, so korang boleh komen dekat bawah tajuk apa yang kita nak pergi next. Apa pun, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Alright.